Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wa qatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sedang penonton yang dirahmati Allah, bersama saya Ustaz Muhammad Hamdan bin Abdul Ghani akan bersama dengan tuan-tuan dalam satu program yang bertajuk Indahnya Bersyariat. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada pentingnya kita melihat hikmah pensyariatan ibadah dalam Islam, maka kita ketahui tujuan utama kita diutuskan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sidang penonton, kalau kita melihat daripada ayat yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi, maka kita dapat fahami bahawasanya dalam kehidupan kita ini kita diciptakan untuk beribadah. Namun begitu, kita hari ini berhadapan dengan satu situasi yang kadang-kadang orang mula meneliti dan menilai apakah itu ibadah. Sebab itu saya memandang kepada tajuk ini merupakan tajuk yang agak penting untuk kita fahami atas beberapa perkara. Yang pertama, kita nak melihat hikmah pensyariatan ibadah menunjukkan kepada peri pentingnya dan indahnya hidup kita di dalam Islam. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha." Adakah kamu sangka aku jadikan kamu sebagai satu yang sia-sia? Oleh kerana itu kita kena melihat setiap solat ada hikmah-hikmah yang tertentu. Puasa ada hikmah-hikmah yang tertentu yang mesti kita pandang dalam keadaan yang lebih mendalam, yang kita hanya faham apabila berlaku pelaksanaan. Itu yang pertama, untuk nak menyatakan ibadah dalam Islam ini merupakan sesuatu yang indah. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan ibadah kita ini tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah yang kita dipertontonkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi yang pernah menyoal Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Bukan kerana tidak percaya kepada Allah, tetapi untuk menenangkan hati. Tujuan kita menilai dan meneliti ibadah dalam konsep hikmah adalah sebagai satu cara untuk kita menenangkan hati kita. Kita dapat fahami bahawasanya Islam adalah satu agama yang begitu relate dengan logik, begitu ada kaitan dengan kehidupan kita. Maka saya pasti tajuk ini merupakan tajuk yang penting untuk kita fahami. Yang ketiga, kita hari ini kita berhadapan dengan satu generasi yang kita sebut sebagai generasi Y. Generasi Y ni bukan sekadar generasi yang faham tentang multimedia, tapi generasi yang selalu bertanya why and why. Maksudnya kenapa dan kenapa. Kenapa perlu solat? Kenapa perlu menutup aurat? Maka di sini kita menilai betapa pentingnya untuk kita sentiasa meneliti hikmah pensyariatan dalam Islam. Sidang penonton, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara. Antara hikmah yang terbesar, Allah Ta'ala menciptakan kita dan menciptakan ibadah. Yang pertama ialah untuk kita mengenal Allah. Sebab itu ulama membahaskan awwaluddin maghrifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita nak kenal Allah? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah manifestasi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan kita beribadah adalah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hari ini melihat kepada nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebagai contohnya, Allah Taala beri kita sepasang mata. Kalau kita kira mata ini digunakan sejak kita daripada lahir sehinggalah hari ini kita masih lagi hidup, kalaulah kita bersyukur sepanjang masa, bersyukur setiap hari, belum tentu lagi boleh membayar nilai mata yang Allah Taala beri. Begitu juga dengan nilai kehidupan yang Allah Ta'ala beri. Sebab itulah kalau dalam Al-Quran ada disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mengirakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tak mampu untuk mengira nikmat tersebut. Oleh itu, dalam hikmah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu manifestasi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok secara logik lah tuan-tuan dan puan-puan, orang bagi duit kepada kita, orang bagi upah dekat kita, tapi dalam masa yang sama kita tak buat kerja. Jadi mungkin dalam lubuk hati kecil kita ada sedikit rasa bersalah. Sebab apa? Sebab orang berbudi tapi kita tak membalas budi itu dengan baik. Apatah lagi dengan nikmat Allah yang lebih besar. Nikmat kehidupan, nikmat sepasang mata, nikmat makan dan minum. Jadi oleh kerana itu, antara hikmah pensyariatan adalah untuk melihat kepada kita bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ibadah, hikmah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu cara untuk kita mengamalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat, kembali selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan kita hikmah pensyariatan di dalam Islam dalam soal ibadah. Yang ketiga, kita tengok kenapa Allah Ta'ala ciptakan ibadah untuk makhluk. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan ibadah kepada manusia. Yang ketiga yang disebut sebagai untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa penting al-amru bil ma'ruf? Kita melakukan segala yang ma'ruf dan meninggalkan segala yang mungkar. Sebab itu kalau kita tengok hikmah pensyariatan ini menunjukkan kepada kita bagaimana disiplin umat Islam ini dibuat melalui ibadah yang disyariatkan. Kalau kita pergi ke pejabat, kalau kita pergi ke mana-mana tempat pekerjaan, pasti ada etika penjawat awam. Pasti ada peraturan itu dan peraturan ini. Kenapa peraturan itu dan peraturan ini dibuat? Kenapa perlu do and don't? Kerana dalam perkara do and don't, dalam peraturan dan sebagainya adalah untuk membuat manusia menjadi seorang yang berdisiplin. Begitu juga dengan ibadah yang Islam laksanakan. Sebagai contoh, solat. Solat yang Islam laksanakan, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk umat Islam laksanakan ibadah, adalah untuk memastikan umat Islam sentiasa berdisiplin dalam waktu solat, sentiasa menjaga pergerakan, mesti menjaga hati dan sebagainya. Begitu juga dalam soal pembayaran zakat. Kenapa perlu pembayaran zakat? Pembayaran zakat adalah untuk membantu orang fakir miskin. Jadi dengan cara tersebut, automatik kita tengok hikmah pensyariatan Islam. Zakat ini menjadikan orang kaya membantu orang miskin dalam urusan keuangan. Yang keempat yang disebut sebagai
peraturan untuk membentuk masyarakat. Peraturan-peraturan yang ada di dalam syariat Islam ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk masyarakat, membentuk akhlak masyarakat itu sendiri. Kita lihat bagaimana pensyariatan jual beli, yang mana dalam pensyariatan jual beli itu tidak boleh berlaku penipuan, tidak boleh berlaku penindasan. Dengan cara tersebut, syariat ini secara automatik membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang penyayang, jadi masyarakat yang memahami, saling memahami dan saling membantu. Begitu juga dengan pensyariatan akhlak-akhlak yang baik, seperti bercakap benar. Bercakap benar, yang kalau kita tengok bercakap benar ini kembali kepada keuntungan orang yang bercakap benar. Tetapi kalau kita tengok akhlak-akhlak yang lain, sebagai contoh, kita memberi sedekah kepada orang dengan cara tersebut, ataupun kita tengok dalam soal perkara yang baik, kita memberi salam. Dalam Islam ada pensyariatan disunatkan untuk kita memberi salam sebagai satu cara untuk kita saling tegur menegur di antara satu sama lain, saling kita menyapa antara satu sama lain. Kemudian antara cara yang mudah bagaimana syariat ini membentuk akhlak, membentuk masyarakat, antaranya dengan cara senyuman. Hari ini tuan-tuan, kita tengok masyarakat kita hari ini cukup lokek, cukup kurang senyum. Kadang-kadang kita jumpa dekat kawasan mana-mana nampak muka masam saja tuan-tuan. Jadi kita pun takut nak tegur. Tapi kalaulah kita menurut apa yang disampaikan pada baginda Nabi SAW, untuk kita menyebarkan senyuman, dengan cara tersebut kita akan dapati masyarakat yang ada di sekeliling kita akan sentiasa hidup dalam keadaan harmoni dan tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah bagaimana kita lihat 4 hikmah pensyariatan yang boleh kita fahami. Dan akhir sekali, kalau kita melihat kepada hikmah tersebut, dia membentuk manusia ini sebagai manusia yang sentiasa hidup dalam keadaan aman. Kalau kita memahami pensyariatan ibadah itu dalam keadaan yang begitu mendalam, kita akan fahami syariat ini adalah mendorong manusia untuk menjadi baik. Tidak ada syariat yang tidak ada ibadah yang di dalam Islam adalah untuk membentuk manusia untuk menjadi jahat. Tidak ada tuan-tuan. Yang ada adalah bagaimana syariat ini membentuk manusia menjadi baik dan semakin baik dan seterusnya menjadi paling baik. Ini merupakan hikmah pensyariatan yang boleh kita fahami. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ulang kembali 4 perkara untuk kita memahami bagaimana syariat itu, hikmah pensyariatan ataupun hikmah beribadah itu di dalam Islam. Yang pertama adalah untuk kita saling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sentiasa kenal Allah Taala adalah Tuhan kita. Kemudian yang kedua, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kemudian yang ketiga adalah dengan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dengan cara tersebut, ia akan membentuk akhlak yang baik. Kemudian hukum yang keempat, hukum yang ada di dalam Islam ini adalah untuk membentuk masyarakat dan seterusnya memberi keamanan ke atas muka bumi seandainya kita sentiasa melakukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pula bagaimana hikmah yang kedua, iaitu hikmah pengutusan para nabi SAW. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya. Sedang penonton yang dirahmati Allah, kita kembali melihat kepada hikmah tugas para rasul. Seperti mana yang saya katakan tadi, setiap agama setuju untuk ada seseorang yang akan menyampaikan, bercerita berkenaan dengan agama ataupun kefahaman yang cuba disampaikan. Kenapa tuan-tuan? Kerana manusia ini mempunyai akal, namun akal manusia tak mampu untuk kenal Allah Ta'ala.
Akal manusia tak mampu untuk memahami hakikat ketuhanan. Jadi perlu kepada kita untuk memahami kenapa Allah Ta'ala menghantar rasul-rasul daripada Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk nak menceritakan kepada kita hakikat ketuhanan. Yang kedua, kerana untuk kita nak mengenal pencipta dan kita nak mengenal Al-Khaliq yang menciptakan kita. Itu tugas rasul. Sebab itu kalau kita tengok daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman Nabi Muhammad, dia punya tugasnya hanya satu, yang sepakat. Apa tugas itu? Tugas itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak kenal kalau kita sendiri tidak pernah mengetahui? Kalaulah tidak ada rasul, bagaimana kita nak mengenal Allah? Kerana apa tuan-tuan? Kerana manusia mempunyai akal yang terhad, yang melihat apa yang dia nampak, dan dia beranggapan kuasa tersebut kalau kuat maka jadi Tuhan lah. Sebab itu kita tengok agama Majusi, baginya api itu kuat, maka dia beranggapan api itulah Tuhan. Tetapi berbeza dengan kita yang diutuskan para nabi yang menceritakan kepada kita bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliqul Makhluq, Al-Khaliq yang menciptakan makhluk, dan yang kita letakkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekadar pencipta kita, tetapi perlu juga sebagai Allah yang kita sembah, yang kita sembah, dan yang kita menganggapkan Allah ini sebagai Tuhan yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang percaya kepada berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Bagi mereka berhala ini merupakan sesuatu tempat mereka meminta pertolongan. Sedangkan kalau kita tengok bagaimana kisah yang begitu hebat yang diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni tuan-tuan, dia pernah memecahkan sebilangan banyak berhala-berhala yang ada di tempat pusat penyembahan mereka. Kemudian digantung pula berhala tersebut, digantungkan pula kapak yang diketukkan tadi di leher berhala yang paling besar. Kemudian bila orang kampung mula cari siapakah yang pecahkan berhala, maka orang panggil, ini tidak lain tak bukan, ini Raja Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil oleh orang kampungnya. Orang kampungnya pun maka berdialoglah antara Nabi Ibrahim dengan orang kampungnya. Orang kampungnya tanya, siapa yang pecahkan berhala? Nabi Ibrahim kata, kenapa tanya aku? Kenapa tanya aku? Tanyalah berhala yang besar sekali itu. Kan ada kapak dekat situ. Cubalah tanya. Kemudian apa yang berlaku? Orang kampung dia pun kata, kamu ni tak tahu ke? Itu batu mana boleh bercakap? Jadi kalau kita tengok ini bola tanggung yang hebatlah, bola tanggung yang dahsyat yang boleh diguna pakai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tunggu apa lagi? Smash lah bola tanggung. Dia kata, dah tahu itu batu, kenapa kamu sembah? Kita tengok orang pada ketika itu, orang kampung pada ketika itu tergamam dengan hujah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hujah dengan keadaan logik akal yang tergamam. Sedangkan pada ketika itu orang pada zaman itu menganggap berhala adalah Tuhan. Kenapa mereka mempercayai itu merupakan daripada generasi turun temurun. Tetapi bila Nabi Ibrahim diwahyukan, Nabi Ibrahim diutuskan untuk menyampaikan bahawa Tuhan yang sebenar ini adalah Allah. Maka kita tengok betapa lemahnya manusia ini dalam mengenali hakikat ketuhanan. Dan kita hanya melihat apa yang kita nampak itu sebagai satu yang berkuasa, itu adalah yang kita anggap pada Tuhan. Yang kalau pada logik, kalau kita tak diutuskan para rasul. Itu adalah hikmah yang kedua yang boleh saya sebut. Kemudian hikmah yang ketiga,
tugas para rasul adalah nak menunjukkan kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kisah-kisah yang boleh kita tengok, yang nak menunjukkan dengan pengutusan para rasul, orang mula melihat, manusia mula sedar bahawasanya ada yang mentadbir alam ini yang begitu hebat. Kisah juga berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam ni seorang nabi yang banyak berhujah berdasarkan logik yang begitu hebat. Pada satu ketika berhujah dengan seorang musuh Allah yang ada yang bersebut dia merupakan Namrud. Tapi di dalam Al-Quran tak disebutkan. Ulama itu perbahasan para ulama. Nabi Ibrahim mengatakan kepada seseorang ini, pada orang ni, dia kata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kemudian musuh ni pun kata, Namrud pun kata, aku juga boleh menghidupkan dan membunuh orang. Dia ambilnya 2 orang daripada penjaranya, seorang dibunuh dan seorang dilepas. Nampak tak aku boleh hidupkan dan matikan? Kemudian Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya Tuhan aku menerbitkan matahari daripada timur, maka tolong bawa matahari daripada barat. Juga jam juga tuan-tuan. Bila nak cakap macam tu, bila nak suruh matahari terbit daripada barat, bukan kerja yang senang. Jadi matilah hujah. Sebab itu kita tengok antara tugas para rasul ialah untuk nak tunjukkan kepada manusia hebatnya pencipta yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.